بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinannya untuk sekali lagi kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pada mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung kembali tentang pelajaran sirah Nabawiyah, ingin kami mengumumkan insya-Allah pada hari Jumaat ini kita ada sambutan hari Ashura, di mana insya-Allah kita akan ada pembacaan zikir dan juga doa pada hari Ashura yang akan kita bermula jam 6.45 petang hari Jumaat ini. Dan insya-Allah kerabat masjid juga ada menyediakan jamuan berbuka. Kemudian setelah maghrib insya-Allah kita akan sama-sama mendengarkan tentang peristiwa tragedi yang sangat menyayatkan hati umat Islam, yaitu syahidnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bila kita membicarakan berkenaan dengan kisah syahidnya beliau ini, cerita memang agak panjang. Oleh sebab itu kita akan membagikan kepada dua bahagian. Jadi bahagian pertama kita akan melalui pada hari Jumaat dan bahagian kedua pada hari Sabtu keesokannya. Sebelum ada hari Sabtu depan, insya-Allah kita tak ada pelajaran sirah, tapi kita akan menyambung kisah tentang syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan perlu untuk saya tekankan di sini adalah bahawasanya cerita pembahasan berkenaan dengan peristiwa yang berlaku terhadap cucu Nabi tersebut bukanlah menunjukkan kita ni orang Syiah. Totally tak ada hubungan. Kita kena ingat, keluarga Nabi SAW, cinta kepada ahli keluarga Nabi itu bukan hanya milik orang Syiah sahaja. Ia milik semua orang Islam. Kewajipan terhadap kita sebagai orang yang beriman menyayangi Nabi, menyayangi keluarga Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kata Allah, aku tidak meminta kepada kamu apa-apa ganjaran, upah dan sebagainya, melainkan yang aku minta kepada kamu adalah berkasih sayang dan ahli keluarga. Kata Allah. Ini adalah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang peristiwa Karbala secara ringkasnya bukanlah menunjukkan orang Syiah.
Jadi insyaAllah kita akan sama-sama mendengarkan pada hari tersebut pembahasan dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah bersih daripada tambahan-tambahan rekaan cerita yang dilakukan oleh kuat Syiah, insyaAllah. Jadi itu adalah tentang pada minggu hadapan. Dan juga pada malam ini ada buka cerita sikit. Semua kena tengok muka saya je, tak boleh tengok muka TV. Pasal slide tak ada hari ni, TV tak boleh on. Bukan tak boleh on, tak ada yang boleh connect. Jadi tengok muka saya je lah. Baik, jadi kita menyambung kembali pembahasan berkenaan dengan sirah Nabawiyah, di mana kita masih lagi membicarakan peristiwa tentang berkaitan dengan peperangan Badar Al-Kubra. Dan kita mendengarkan beberapa cerita-cerita pada minggu yang lalu. Secara ringkasnya, di antara perkara yang berlaku pada peperangan Badar Al-Kubra adalah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Pada peperangan itu, terbunuhnya Umayyah bin Khalaf berserta anaknya yang bernama Ali, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan kita mendengarkan bahawasanya Umayyah bin Khalaf ini merupakan kawan yang rapat kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Baik, Umayyah pada peperangan Badar itu meminta kepada Sayyidina Abdurrahman agar menjadikannya dan anaknya sebagai tawanan. Jadi awalnya Umayyah minta Sayyidina Abdurrahman untuk menjadikan dirinya dan juga anaknya sebagai tawanan peperangan. Jadi maknanya kalau lepas perang itu masih ada cara untuk hidup. Subhanallah. Kemudian ketika mereka dah dibawa ke tempat tawanan, mereka dilihat oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, lalu beliau memanggil sahabat yang lain dan membunuhnya. Kerana Sayyidina Bilal merupakan bekasnya hamba Umayyah bin Khalaf yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sendiri beserta dengan Abu Jahal. Jadi itu di antara peristiwa yang berlaku yang telah kita lalu minggu lepas. Dan di antaranya adalah peperangan ini juga terbunuhnya Abu Jahal yang mati di tangan dua orang muda daripada golongan Ansar yang bernama Mu'az dan Mu'awiz. Ini kisah tentang matinya Abu Jahal juga telah kita terangkan ini secara ringkasnya. Bahawasanya Mu'az sempat menebas kaki Abu Jahal sementara adiknya memukulnya sehingga nyawa ikan. Kemudian setelah peperangan, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjumpai Abu Jahal yang sudah hampir mati, lalu menebas kepalanya dan membawa kepalanya kepada Rasulullah SAW. Melihatkan itu, baginda langsung melakukan sujud syukur sebanyak 5 kali dan berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillahillazi sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wa'adahu. Yang artinya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, membantu hamba-Nya dan menewaskan kumpulan-kumpulan itu dengan sendirinya, yakni dengan dirinya sendiri. Kemudian baginda dibawa kepada jasadnya Abu Jahal, lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menghinamu, inilah Fir'aun umat ini. Jadi itulah perkara yang terakhir kita lalu pada minggu lepas. Jadi kita menyambung pada malam ini. Di antara peristiwa yang terjadi pada peperangan ini adalah tentang pedangnya Sayyidina Ukashah bin Mihsan al-Asadi radhiyallahu anhu. Kisah tentang beliau. Ketika peperangan berlaku, pedangnya putus atau patah. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW memberitahu tentang keadaan pedangnya ketika itu. Jadi bila pedang patah, bermakna tak boleh nak teruskan berperang. Jadi beliau jumpa Nabi SAW. Beritahu Nabi, ya Rasulullah, aku pedang patah. Baik. Maka baginda memberikannya sebatang kayu sambil berkata, gunakan ini untuk berperang, wahai Ukashah. Sahabat Nabi SAW, mereka ni orang-orang yang 100% keyakinannya kepada Nabi SAW. Tak ada keraguan. Nabi buat apa? Nabi ambil kayu, Nabi kata beri pada Ukashah, kata pakai untuk diperang. Kalau kita kasih tu, mungkin kita akan fikir Nabi pulau juga. Takkanlah pakai kayu nak bagi pukul orang. Subhanallah. Tapi saya nak buka syarat Allah, beliau yakin dengan Nabi SAW. Apabila diambilnya kayu itu daripada Nabi SAW, beliau melibas-libaskannya atau menggoyang-goyangkannya. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba kayu itu bertukar menjadi 9 pedang yang panjang dan kuat lagi berwarna putih. Lalu beliau menggunakan pedang itu untuk kembali berperang. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi bila
Ukasha dia ambil goyang-goyang kan, itu jadi pedang. Ya subhanallah, mukjizat Nabi. Bila langsung menggunakan pedang itu, lalu kembali untuk berperang. Subhanallah. Baik, pedang itu Ukasha sendiri menamakannya sebagai pedang al-aun, yakni pedang pertolongan. Dan kita sudah mengatakan, kemudian beliau sentiasa menggunakan pedang itu apabila menyertai mana-mana peperangan, sehinggalah beliau gugur syahid dalam peperangan menentang orang-orang yang murtad, sedangkan pedang itu masih berada di sisinya. Subhanallah. Jadi maknanya bila kayu itu sudah bertukar menjadi pedang, pedang itu permanen, kayu itu permanen jadi pedang. Mukjizat Nabi SAW. Sampailah beliau syahid dalam peperangan orang-orang yang murtad. Pada zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pedang itu masih ada. Subhanallah. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang berlaku lagi adalah berkenaan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Selepas peperangan tamat, Sayyidina Mus'ab bin Umair terserempak dengan saudaranya yang bernama Abu Aziz bin Umair yang merupakan di antara kaum musyrikin yang memerangi tentera Islam. Jadi bermakna abang jumpa adik di perang. Baik, ketika itu saudaranya sedang diikat tangannya oleh salah seorang Ansar. Jadi adik ini Abu Aziz bin Umair ini ditawan, sedang diikat tangannya oleh seorang Ansar. Baik, jadi bila Sayyidina Musa nampak adiknya kena ikat, Sayyidina Musa kata apa pada orang tersebut? Wahai saudaraku, ikatkan tanganmu bersamanya kuat-kuat, kerana dia ni ada ibu yang kaya. Mudah-mudahan ibunya akan membayar tebusannya kepada kamu. Bukan kata suruh lepaskan, suruh kuatkan ikat ini. Ini orang kau jangan kasih lepas. Mak dia orang kaya, jadi kau boleh tebus dia, minta dia bayar banyak. Peras sikit mak dia. Mak dia sama, mak si Sayyidina Mus'ab juga, sama-sama mak juga. Tapi ni jangan kasih cat. Baik. Lalu Abu Aziz berkata kepada saudaranya, wahai Mus'ab, adakah ini pesanan yang hendak kau sampaikan kepada aku? Maknanya tak ada benda lain yang kau nak cakap pada aku. Maknanya aku dah ditawan, tak ada kepesanan yang kau nak bilang kepada orang Ansar ni, suruh lepaskan ke, suruh kasih makan ke, buat baik ke dan sebagainya. Langsung Sayyidina Musa radhiyallahu anhu menjawab, dia ini, yang lelaki Ansar ni, dia ini yang saudara aku, bukan kamu. Subhanallah. Tegas dia Sayyidina Musa bin Umair radhiyallahu anhu. So ini di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada peperangan Badar. Baik. Maka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan doanya baginda sallallahu alaihi wasallam serta ketabahannya kaum muslimin, akhirnya peperangan selesai dengan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Sementara kaum musyrikin mendapat kekalahan yang memalukan sehingga terbunuhnya para pembesar mereka dan lebih dari 70 yang ditawan ketika itu. Sementara kaum muslimin hanya 14 orang yang syahid. Jadi akhirnya bila berlaku peperangan, ramai di antara orang-orang musyrikin yang mati dibunuh, maka akhirnya peperangan pun selesai berkat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai, of course bila kita mengatakan lebih daripada 70 yang ditawan, maknanya the rest itu semuanya mati. Kalau kita kata the rest semua mati, maknanya lebih daripada 900 orang yang mati dalam peperangan Badar. Ramai, subhanallah. Lebih daripada 70 yang ditawan ketika itu, dan orang muslimin hanya 14 orang saja yang syahid, yang lain semua dibunuh. Subhanallah. Baik. Setelah peperangan, Nabi SAW memerintahkan kepada sebahagian tentera kaum muslimin supaya membuang serta menguburkan mayat-mayat tentera kaum musyrikin yang terbunuh di Badar ke dalam satu lubang. Kita kena ingat, ini maknanya orang-orang musyrikin ini, dan kita dengar tadi lebih daripada 900 orang. Kalau riwayat kata 950, ada kata 1000, subhanallah, between 900 to 1000. Jadi kalau kita fikir akal, kalau satu-satu tu Nabi nak suruh buat gali lubang untuk mereka, bermakna sampai bila tak habis. Kita banyaknya di 900 kubur nak kena buat. Jadi apa Nabi buat? Nabi suruh gali satu lubang, semua campak kat satu. Habis cerita. Subhanallah. Jadi semua tu itu dibuang dalam satu lubang. Subhanallah. Kemudian pada tengah malam harinya, sebelum baginda kembali ke Madinah,
dipanggillah nama-nama para pemimpin Quraisy yang telah dilemparkan ke dalam lubang itu satu demi satu. Nabi SAW pada malam itu Nabi datang dengan beberapa sahabat bersama Sayyidina Umar, bersama beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi pergi kepada lubang tersebut, Nabi panggil satu-satu. Nabi panggil, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Semua yang orang-orang yang dulu di Mekah, mereka ni orang kata sangat semangat nak menyiksa Nabi SAW dan orang-orang Islam hari itu dah mati. Nabi panggil nama mereka dalam lubang tersebut. Langsung Nabi bertanya kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Apakah kamu mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Kerana sesungguhnya aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar. Nabi kata bahasa kita lah, betul tak apa bercakap? Betul tak apa yang Allah telah berfirman dalam Quran? Betul tak bahawasanya orang yang mati dalam keadaan kafir itu masuk neraka? Dan seterusnya bahasa kita. Betul tak? Maksudnya Nabi sedang berjaya dengan orang-orang yang telah mati. Lalu Nabi kata, kerana aku ni telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada aku, itu kemenangan. Baik. Jadi bila Nabi SAW tanya kepada orang-orang tersebut yang telah mati ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu memanggil orang-orang yang telah mati tersebut? Kerana mereka sudah tidak boleh lagi mendengar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, macam buat apa yang dipanggil orang ni? Bukannya orang boleh dengar, bukannya orang tahu yang kamu sedang berdialog dengan mereka, soal jawab dengan mereka. Subhanallah. Langsung jawab Nabi SAW, tidaklah kamu lebih mendengar pada apa yang aku ucapkan daripada mereka, hanya sahaja mereka tidak dapat menjawabnya. Nabi mengatakan, kalau nak compare pendengaran kamu dengan dia, mereka tu lebih dengar daripada kau dengar. Clear. Maksudnya mereka tu dengar, tahu orang yang bercakap dengan mereka tu mereka tahu. Hanya saja kata Nabi, mereka tidak dapat menjawab. Jadi oleh itu mereka tak boleh reply, tak boleh respon. Subhanallah. Sama juga pada zaman kita pun, kalau kita pergi pada tanah perkuburan, kita kalau berbual dengan orang yang berada dalam kubur tersebut, mereka mendengar. Kalau yang datang tu anaknya, yang datang tu isterinya, yang datang tu saudaranya, yang datang tu orang yang dia kenal, dia tahu siapa yang datang, dia tahu apa yang orang kat situ berbual. Kalau orang yang telah mati itu, apabila ada orang yang dikenali, orang yang dia sayang datang, Allah SWT kembalikan rohnya. Dia akan dengar, dia akan hadir kat situ. Subhanallah. Cuma kita tak boleh dengar mereka punya respon. Kerana kalau kita dengar respon dia, insya-Allah kita tak tahu ni kubur. Tak tahu lagi lah, lemak ada jerambung, tak tahu lagi. Sebab kita tak boleh dengar. Ini namanya alam ghaib. Mereka ada di dalam alam barzakh. Jadi mereka yang boleh dengar. Kita kalau doa kepada Allah untuk mereka, mereka tahu kita doakan mereka akan dengar dan mereka akan senang dengan doa tersebut. Subhanallah. Jadi kalau kita pergi ziarah orang kubur, jangan pergi jumpa orang dah mati tu. Dulu waktu dia masih muda-muda, dia suka pakai sopedi. Pula dah cerita, mereka tu dah kat dalam kubur. Yang kau cakap pasal apa? Kalau betul-betul dia jadi jerambung tu memang tak salah. Jadi orang yang dalam kubur tu dia mendengar. Baik. Kemudian Nabi SAW tidak hanya berhenti di situ. Nabi sambung lagi kata Nabi. Nabi bersabda, wahai orang-orang yang ada di dalam lubang ini, sejahat-jahat orang yang berkumpul dengan seorang Nabi adalah kamu dengan Nabi kamu. Kamu mendustakan aku, sedangkan orang ramai membenarkan aku. Kamu menghalau aku, sedangkan orang ramai memberi tempat kepadaku. Kamu memerangi aku, sedangkan orang ramai menolong aku. Subhanallah. Jadi ini yang Nabi SAW bertanya atau berkata-kata dengan orang yang dalam kubur tersebut atau dalam lubang tersebut. Maknanya kata Nabi, sejahat-jahat orang yang berkumpul dengan seorang Nabi, atau sejahat-jahat orang yang mempunyai kerabat, mempunyai hubungan persaudaraan dengan seorang Nabi itu adalah kamu dengan Nabi kamu. Pasal orang-orang yang mati dalam itu, kebanyakannya most of them adalah bangsa Quraisy. Dan mereka itu orang lain kan, Nabi SAW yang kita kata sepupu, datuk punya sepupu, datuk saudara punya anak dan sebagainya, semuanya ada hubungan dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, sejahat-jahat orang yang berkumpul dengan seorang Nabi adalah kamu dengan Nabi kamu. Kamu mendustakan aku, sedangkan orang ramai membenarkan aku.
Jadi was Nabi was referring tu maknanya bila Nabi didustakan oleh orang-orang di Mekah, khususnya orang musyrikin, Nabi dibenarkan oleh orang-orang ramai, orang-orang Islam, Muhajirin dan juga Ansar. Kamu menghalau aku sedangkan orang ramai memberikan tempat pada aku. Bermakna kerana mereka Nabi SAW terpaksa berhijrah. Mereka plan nak buat nak membunuh Nabi SAW yang menyebabkan malaikat Jibril turun suruh Nabi hijrah ke Madinah. Baik, dan kamu memerangi aku sedangkan orang ramai menolong aku. Subhanallah. Baik. Suatu keterangan dialognya Nabi SAW, Nabi berkata-kata dengan orang yang di dalam lubang tersebut, orang-orang musyrikin. Sama dekat sini, ketika mayat-mayat pasukan tentera Quraisy dibuang ke dalam lubang itu, ada di antara mayat mereka itu ialah bangkainya atau mayatnya Utbah bin Rabi'ah, bapanya Sayyidina Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. Ketika itu baginda melihat kepada wajah Sayyidina Abu Huzaifah seperti sangat sedih dan pucat. Baginda bertanya, wahai Abu Huzaifah, mungkin ada sesuatu masuk ke dalam dirimu kerana perlakuan terhadap ayahmu. Maknanya apa? Bila dimasukkan semuanya, termasuk Utbah bin Rabi'ah, bapanya Sayyidina Abu Huzaifah ke dalam lubang tersebut, jadi Sayyidina Abu Huzaifah ni mukanya macam sedih. Jadi soalan Nabi yang mengatakan, mungkin ada sesuatu masuk ke dalam dirimu kerana perlakuan terhadap ayahmu. Maknanya macam seolah-olah kau tak suka ayahmu ni dibunuh oleh orang-orang Islam. Seolah-olah macam ada benda yang kau tak puas dengan Nabi dengan para sahabat kerana telah menggerakkan sehingga membunuh ayahmu. Iaitu Nabi tanya, mungkin ada sesuatu masuk ke dalam dirimu kerana perlakuan terhadap ayahmu. Maka Sayyidina Abu Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak meragui tentang ayahku dan kematiannya. Hanya aku mendapati dalam dirinya ada sikap bijak, kelembutan dan penyantun. Oleh kerana itu, aku selalu berharap itu semua dapat membuatnya itu mendapatkan petunjuk kepada Islam. Tetapi setelah aku melihat apa-apa yang telah engkau sebutkan tentang kekufurannya, maka keadaan itu membuat hatiku sedih. Apa yang kata Sayyidina Abu Huzaifah radhiyallahu anhu adalah bahawasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap bapanya itu tak ada hubungan dengan kesedihannya. Yang disedihkan itu adalah kerana dia tahu bahawa si bapa ni Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang wise man. Dan orangnya orang yang baik, orang yang penyantun kata di sini. Jadi kerana sifat-sifat tersebut, aku selalu mengharap one day maybe dia akan mendapatkan nikmat Islam. Lepas kalau kita melihat pada awal-awal sebelum berlaku peperangan Badar, kan Utbah bin Rabi'ah dia beritahu kepada pasukan kaum musyrikin semua untuk balik ke Mekah. Kan dia beritahu bahawasanya dah tak ada motif lagi untuk kamu semua teruskan berperang kerana harta kamu semua dah selamat pulang ke Mekah. Jadi itu yang Nabi kata, kalaulah ada orang di antara situ yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan, sudah tentu orang yang berada di atas unta merah itu yang akan mendapatkan kebaikan. Waslepi itu sahabat Utbah bin Rabi'ah. Maknanya he's a wise man. Subhanallah. Itu yang kata Abu Huzaifah, aku dapati dalam dirinya ada sikap bijak, sikap kelembutan dan penyantun. Yang itu membuatkan aku selalu berharap dia akan mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam. Tapi sudah berlalu apa yang telah berlaku itu, bahawa dia itu mati dalam keadaan kafir, itulah yang membuatkan dia sedih. Subhanallah. Baik. Imam Ibn Ishaq berkata, setelah peperangan selesai, Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Abdullah bin Rawahah untuk menyampaikan berita gembira kemenangan kepada penduduk Madinah bahagian utara dan untuk Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menyampaikan berita gembira kemenangan kepada penduduk Madinah Selatan. So Nabi SAW ketika itu masih lagi berada di Badar, belum lagi bergerak untuk pulang, Nabi hantar dua sahabat ini. Ini dua sahabat pulang ke Madinah untuk memberitahu kepada penduduk Madinah tentang berita kemenangan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Apabila mereka tiba di tempat masing-masing, mereka berkata, wahai orang-orang Ansar, bergembiralah dengan keselamatan Rasulullah dan kematian orang-orang musyrikin. Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Telah terbunuhnya Fulan bin Fulan.
fulan bin fulan, dan seterusnya. Jadi bila mereka sampai tempat tujuan mereka, tempat yang Nabi hantar mereka, mereka langsung memanggil semua orang-orang Ansar. Pasal majoriti tahunnya, kebanyakan ketika itu adalah orang-orang Ansar. Mereka mengatakan bergembiralah wahai orang-orang Ansar dengan keselamatan Rasulullah dan kematian orang-orang musyrikin. Subhanallah. Jadi mereka sempat pada ketika itu menyebutkan nama-nama orang yang mati, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan seterusnya. So ini apa yang berlaku ketika itu. Pada masa yang sama, ketika itu ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia mendengar berita kemenangan orang-orang Islam. Dia langsung mendustakan berita tersebut, mendustakan berita kemenangan tersebut dengan berkata, maknanya dia beritahu kepada Sayyidina Zaid bin Harithah bahawa apa yang dibawa itu milik sebarang tipu. Dia mengatakan sesungguhnya kamu ini berdusta. Itu adalah perkara yang mustahil, kata Yahudi. Dia kata impossible. 300 lawan 1000, tiba-tiba 300 menang. Impossible. Kamu ni berdusta, kata si Yahudi. Jika berita itu benar, dia saja berada di dalam bumi lebih baik daripada berada di atasnya. Yahudi kata, kalaulah betul kau punya announcement ni, maka hidup dalam bumi itu lebih baik daripada hidup kat atas bumi. Maksudnya apa? Mati baik. Pasal apa? Kalau orang Islam nanti 300 sudah boleh menang, bermakna Yahudi kat Madinah ni nanti menang. Subhanallah. Jadi ini Yahudi ni memang selalu, kita kata selalu tak senang dengan Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ketika berita kegembiraan itu sampai kepada kami baru sahaja selesai mengkebumikan putri baginda Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang, Nabi menyuruh Sayyidina Uthman bin Affan untuk menjaga putrinya Sayyidatina Ruqayyah yang sedang sakit. Kata Sayyidina Uthman bin Zaid, aku diperintahkan bersama Sayyidina Uthman untuk menjaga putrinya itu sehingga tidak mengikuti peperangan. So ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, bukan just mereka berdua saja. Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang muhajirin yang Nabi tak kasih ikut, suruh stay kat Madinah. Jadi di antaranya adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjaga anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah. Baik. So bila berita itu sampai, mereka baru saja selesai mengkebumikan. Dan ketika itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah mempunyai anak yang bernama Abdullah, hasil perkahwinannya bersama Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian anaknya itu meninggal ketika berumur 6 tahun. Subhanallah. So kita tak dengar sangat namanya anak Sayyidina Uthman yang daripada anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada isteri yang lain ada. Tapi daripada isteri Sayyidatina Ruqayyah cuma satu. Sayyidina Abdullah. Dia wafat ketika berumur 6 tahun kerana penyakit. Subhanallah. Kemudian sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya setelah kewafatan Sayyidatina Ruqayyah, Nabi SAW menikahkan beliau dengan adiknya Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Ceritanya adalah diriwayatkan bahawa setelah kewafatan isteri yang tercinta dari Sayyidina Uthman, baginda melihatnya dalam keadaan sedih dan murung. Orang sayang isteri. Jadi Nabi SAW setelah perang Badar ni, Nabi lihat Sayyidina Uthman ni selalu dalam keadaan sedih. Muka tak ada mood, murung, tidak as ceria as usual, as berharap. Jadi Nabi nampak dalam keadaan kesedihannya Sayyidina Uthman seperti itu. Jadi Nabi nampak, Nabi tanya kepada Sayyidina Uthman, mengapakah engkau kelihatan bersedih? Kata Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, bagaimana tidak ya Rasulullah? Tidak ada orang yang ditimpa kesedihan seperti kesedihan yang aku tempuh sekarang ini. Kata Sayyidina Uthman. Beliau mengatakan, tidak ada kesedihan seperti mana yang kesedihan yang aku tempuh sekarang ini ya Rasulullah. Why? Kenapa? Kalau kepergian isteri yang tercinta itu, isteri pergi dulu, meninggal dulu, baru suami masih hidup, suami sedih itu normal. Tapi yang Sayyidina Uthman sedih ni is luar biasa. Waktu Sayyidina Uthman mengatakan, tidak ada orang yang ditimpa kesedihan seperti kesedihan yang aku tempuh sekarang ini.
kata Sayyidina Osman. Isteri meninggal, orang biasa meninggal, kalau isterinya itu meninggal, suaminya itu sedih, kan? Berendam air mata 3 hari. Lepas 3 hari, ayah pun yang melilit, Aliyu. Air mata lagi. Aliyu melilit. Dengan Aisyah. Nak cari isteri baru dapat sekarang. Kau orang sini dah baru balik. 3 hari pertama, air mata. Lepas tu, Aliyu. Jadi, Sayyidina Osman, kenapa beliau sedih? Dia mengatakan, kerana sudah tidak ada lagi hubungan menantu dengan kamu, Rasulullah. Saya Osman mengatakan, bila isteri aku diwafat, bagaimana aku dengan kamu ini dah bukan pakai menantu lagi. Dah habis. Faedah, macam orang biasa. Walaupun hakikatnya kalau dalam hukum syariat itu memang berterusan hukum menantu. Maka ketika itu turun malaikat Jibril AS, maka baginda bersabda kepada beliau, ini Jibril membawa perintah daripada Allah menyuruh aku menikahkanmu dengan adiknya Ummul Kalsum dengan mas kahwin yang sama. On the spot juga malaikat Jibril turun suruh Nabi SAW nikahkan Sayyidina Osman dengan adiknya Sayyidatina Ruqayyah iaitu Sayyidatina Ummul Kalsum binti Rasulullah SAW. Yang subhanallah, kahwin isteri yang kedua. Baik. Jadi setelah itu Sayyidina Osman menjalani sekali lagi hidup sebagai menantunya Nabi SAW. Suatu ketika baginda mendatangi rumah putrinya Sayyidatina Ummul Kalsum dan mendapati suaminya tidak ada di rumah. Nabi datang ziarah kepada anak perempuannya, kabarnya dan sebagainya. Lalu baginda bertanya, di manakah Abu Amr? Ini gelaran bagi Sayyidina Osman. Mula-mula gelaran dipanggil atau bahasa Arab itu dipanggil kunyah. Awal mula itu dipanggil dengan Abu Amr, kemudian ditukar kepada Abu Abdillah. Kerana bapanya Abdullah. Jadi Nabi tanya kat mana panggil dia. Maka Sayyidatina Ummul Kalsum menjawab, beliau keluar kerana menyelesaikan keperluan. Pada run errands satu kanting dan sebagainya. Maka bagi dia bertanya lagi, bagaimanakah pendapatmu tentang suamimu itu? Nabi nak minta review atau feedback. Ni suami baru ni, how is he? Tanya feedback atau komen daripada putrinya itu. Langsung Sayyidatina Ummul Kalsum radhiyallahu anha menjawab, beliau adalah sebaik-baik suami dan yang paling mulia. Katanya Sayyidatina Ummul Kalsum radhiyallahu anha. My to her, best of the best lah. Langsung Nabi SAW menjawab, bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Dia menjadi seperti orang seperti itu kerana beliau adalah manusia yang paling mirip rupanya dengan datukmu Nabi Ibrahim AS, saya juga bapamu. Nabi mengatakan Sayyidina Osman ni rupanya itu paling dekat dengan rupanya Nabi Ibrahim AS dan rupanya Nabi SAW. Dua-dua sekali. Ini endorsement from Nabi sendiri. Sayyidina Osman ni macam Nabi. Subhanallah. Maka dengan pernikahan kedua beliau langsung dibilang dengan Zinnurain, iaitu yang memiliki 2 cahaya. Zinnurain 2 cahaya, maksudnya 2 anak Nabi SAW. Dan di sini mengatakan, dan tidak ada seorang Nabi yang 2 anak putrinya dinikahi oleh sama orang lelaki melainkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Apabila putri baginda Sayyidatina Ummul Kalsum wafat pada tahun 9 Hijrah, baginda bersabda, kawinkan Utsman. Andai kata aku ada anak perempuan yang ketiga, aku akan mengawinkan beliau dengannya. Dan tidaklah aku mengkahwinkannya kecuali dengan wahyu daripada Allah. Maknanya kata Nabi, kalau ada lagi anak perempuan aku ni, maka aku akan nikah dengan Utsman dan dia. Subhanallah. Maknanya sudah kita ada dalam 2 ayat yang Nabi mengatakan, kalau andai kata aku ada 40 anak perempuan, satu demi satu kahwin dengan Utsman, maka meninggal satu demi satu semuanya kahwin dengan Utsman. Subhanallah. Kamu kata Nabi lagi yang ketiga, Siti Fatimah dengan Sayyidatina Zainab dulu sudah berkahwin. Dan Ruqayyah sudah wafat, Sayyidatina Ummul Kalsum wafat. Kerana Nabi tidak ada anak perempuan lagi. Sebab tu Nabi kata, kalau aku ada lagi anak perempuan yang ketiga, aku akan kahwinkan kau dengan dia. Subhanallah. Itu berkenaan dengan
kisahnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan untuk pengetahuan jemaah sekalian, ibunya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adalah anak kepada ibu saudara baginda. Maknanya neneknya Sayyidina Uthman merupakan ibu saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kembarnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek Sayyidina Uthman ni adalah kembarnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada hubungan. So maknanya ibunya Sayyidina Uthman adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Jadi maknanya anak saudara sepupu lah Sayyidina Uthman ya. Dan bila zaman fitnah berlaku, apabila Sayyidina Uthman wafat syahid dibunuh, beliau minta untuk dimakamkan di Baqi. Ada orang-orang Syiah, orang-orang yang tak suka dengan beliau ni mengatakan Sayyidina Uthman ni dia langsung tak dilayak sebab dihalau daripada ditanam di sebelahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walhal Sayyidina Uthman yang sendiri beritahu, bila aku meninggal, bila aku wafat, tanam aku di Baqi. Why? Oleh itu Sayyidina Uthman, dia tidak mahu jadikan bahawa khalifah itu tradisinya mesti tanam sebelah sahabat. Faham tak? Maknanya kalau Sayyidina Uthman decide, okay, aku pun tanam kat sebelah Sayyidina Umar. Nanti bila Sayyidina Ali mati syahid, sebelah Sayyidina Uthman pula. Lepas nanti khalifah setelah itu khalifah semua tanam dalam berdiri. So Sayyidina Uthman mengatakan, aku tidak mahu jadikan ini sebagai satu tradition. That's why beliau decide untuk ditanamkan di Baqi. Subhanallah. Jadi balik pada tadi, bahawa Sayyidina Uthman ni dengan Nabi main bukan orang lain. Subhanallah. So balik pada berkenaan dengan kisah tentang berita gembira daripada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Usama bin Zaid, anaknya Sayyidina Zaid bin Harithah, ketika bapaku tiba, aku datang kepadanya pada saat itu beliau sedang berdiri di musalla dan dikerumuni oleh kaum muslimin. Kata Sayyidina Usama bin Zaid, apabila berita kemenangan orang-orang itu sampai dibawa oleh bapa aku pun datangi kepadanya ketika dia sedang berada di musalla, di tempat Masjid Nabawi, dan dikerumuni oleh kaum muslimin. Ketika itu bapa aku berkata, Utbah bin Rabi'ah telah mati, Syaibah bin Rabi'ah telah mati, Abu Jahal bin Hisham telah mati, Zam'ah bin Al-Aswad telah mati, Abu Bakhtari telah mati, Umayyah bin Khalaf telah mati. Jadi Sayyidina Zaid bin Harithah disebut nama satu persatu. Apa nama pembesar Quraisy musyrikin yang telah mati dalam peperangan Badar. Maka kata Usama bin Zaid, maka aku bertanya kepada ayahku, benarkah itu semua wahai ayahku? Kata Sayyidina Usama. Langsung ayahku menjawab, demi Allah, semua itu adalah benar. Maknanya confirmkan lagi oleh Sayyidina Zaid bin Harithah bahawa nama-nama ini yang disebut ni semua betul-betul dah mati. Subhanallah. Baik. Sebelum ketibaan Sayyidina Zaid, ada seorang munafik berkata kepada Sayyidina Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Masih lagi ada orang munafik tak ikut pergi perang. Dia ni cucu. Dia kata kepada Sayyidina Abu Lubabah, sesungguhnya sahabat-sahabat kamu telah bercerai-berai. Mereka tidak akan bersatu lagi buat selamanya. Sesungguhnya Nabi SAW telah terbunuh, begitu juga kebanyakan daripada sahabat kamu. Kerana yang sedang dinaiki oleh Zaid adalah putra Nabi SAW. Jadi memang Sayyidina Zaid bila nak sampai itu, beliau ni bila Nabi suruh hantar, naik putra Nabi SAW. Pasal putra Nabi kan memang disiapkan untuk in case of emergency Nabi boleh flat. Tapi alhamdulillah, Allah berikan kemenangan, maka Nabi suruh Sayyidina Zaid untuk naik putra itu balik ke Madinah, beritahu orang Madinah. Jadi orang munafik ni jahat tu. Dia assume, maknanya kalau Zaid dah naik putra Nabi, maknanya orang yang memiliki putra tu dah tak ada. Maknanya Nabi dah syahid. According to this munafik, jahat dia munafik. Dan orang-orang sahabat-sahabat kamu tu dah mati dibunuh. Jadi ini yang diberitahu pada Sayyidina Abu Lubabah. Jadi bila Sayyidina Abu Lubabah dengar, dia pun tenang. Tenang, ni betul tu cerita ni. Jadi sedang di tengah tenang tu, datang Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid ni berkata kepada dia, apa yang dikatakan oleh munafik tersebut? Dia tanya pada Sayyidina Abu Lubabah,
Pasal apa? Dia nampak dia munafik ni berbuat dengan Abu Lubabah, tiba-tiba nampak Abu Lubabah ni macam muka panik, muka risau. Jadi kita tanya, apa yang dikatakan oleh munafik itu? Jadi Sayyidina Usama mengatakan, lalu Sayyidina Abu Lubabah menceritakan semuanya pada aku. Baik, maka aku bertanya, apakah benar dia mengatakan demikian? Maka Abu Lubabah menjawab, demi Allah, benar dia ucapkan demikian. Maknanya apa? Sayyidina Usama tanya kepada Abu Lubabah, betul ke dia kata Nabi dah wafat, dah sahabat-sahabat Nabi kebanyakan dah mati dan sebagainya? Maka Abu Lubabah kata, demi Allah, dia ucapkan macam itu. Baik, maka aku memberanikan diri berjumpa dengan si munafik itu. Kata saya Usama bin Zaid, he was still young, masih remaja ketika itu. Maka aku pun memberanikan diri berjumpa dengan si munafik itu. Katanya saya Usama bin Zaid, katanya, engkau telah mengkhianati Rasulullah. Aku pasti akan membawa kamu di hadapan Nabi agar mana diperintahkan untuk memenggal kepada kamu. Saya Usama bin Zaid letak di munafik ini. Engkau ni sebenarnya telah mengkhianati Rasulullah SAW. Belot. Aku akan make sure, aku akan bawa kau depan Nabi. Nanti Nabi akan boleh perintahkan untuk memenggal kepada kau. Orang itu untuk munafik. Direct dan tak ada rasa takut, segan. Terus cakap dengan orang munafik ni. Lalu orang munafik itu berkata, janganlah engkau melakukan demikian, kerana sesungguhnya aku hanya berkata apa yang aku dengar daripada orang lain. So orang munafik kata, tahu takut, pasti kita tahu takut. Tadi cakap Nabi tu dah, cakap sahabat mati dah. Bila gertak je, please jangan buat. Aku cuma cakap dia, orang cakap aku, yang aku sampaikan saja. Subhanallah. Jadi ini orang-orang munafik kan. Mereka memang berkeliaran di Madinah. Baik. Kemudian baginda dan para sahabat mula meninggalkan Badar untuk pulang ke Madinah. Dah selesai, ada yang mengatakan lebih kurang 3 malam setelah perang Badar selesai, Nabi berangkat pulang ke Madinah. Apabila tiba di suatu daerah, baginda mula membagikan harta rampasan perang. Dah collect semua harta rampasan perang. Nabi boleh nak bagikan harta rampasan tersebut. Ketika itu, harta rampasan perang itu berjumlah 150 ekor unta. Banyak betul. Kalau 150 ekor unta, bermakna kalau satu ekor tu 4,000 kali 150. Banyak betul unta bawa. Bukan itu saja, 10 kuda dan berbagai alat-alat peperangan, termasuk baju dan makanan yang dibawa kaum musyrikin, kerana mereka ada niat untuk berniaga. Kita kalau melihat awal waktu kita melihat pembicaraan apa yang si Abu Jahal kata, dia kata kalau kita pergi sana, kita tetap akan meneruskan niat pergi kepada dan kita akan berpesta kat sana. Kan kita tahu, dan kita sedia maklum bahawa mereka orang-orang Arab dahulu, mereka selalu ada bazar musiman di tempat kawasan Badar tersebut. So mereka ni bawa barang-barang ni, mungkin mereka punya rasa lah, mungkin nanti dah habis perang ni buat bisnes sekali, punya lain yang jadi. Harta mereka semua kena kawal. Jadi ada 150 ekor unta, 10 kuda, macam-macam alat peperangan, termasuk baju dan makanan yang dibawa oleh kaum musyrikin. Baik, di situ baginda bersabda, barang siapa yang membunuh musuh, maka baginya apa yang ditinggalkan. Barang siapa yang nawan tawanan, maka baginya tawanan itu. Jadi sallallahu alaihi wasallam kat situ Nabi bersabda kepada para sahabat semua. Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka baginya apa yang dia tinggalkan. Apa maknanya? Kalau seorang sahabat membunuh seorang musyrik ketika itu, bila dia bunuh, apa saja yang sedang dibawa oleh orang musyrik itu, semuanya boleh kawal. Dia kalau bawa pedang dia, orang yang membunuh tu boleh ambil pedang dia, boleh ambil baju besi dia, topi besi dia, kuda dia, pelana kuda dia atau unta, pelana unta ni sekali, semuanya boleh ambil. Kalau dia bawa buku ke, buku tulis ke, bawa handphone ke, bawa laptop ke, semua kau boleh lepas. Semuanya kasih sapu. Kalau bahasa kita, kalau telanjangkan dia, kau telanjangkan, semua kau boleh ambil. Semua boleh ambil. Masalah kata falahu salahu, kata Nabi, maka bagi dia apa yang dia tinggalkan, semua kau boleh ambil. Semua ni sekali. Sekarang, lepas tu kalau dalam hukum peperangan, kan, dalam peperangan tu ada beberapa peraturan
yang Nabi tetapkan. Bila dibunuh seseorang, tak boleh lagi disiap-siap orang tersebut. Kemudian kalau orang bertempur dengan orang musyrikin dan ditikam orang musyrikin, dah mati dah habis. Tak boleh kata aku nak potong kau punya telinga dulu, potong kau punya hidung, potong tangan, potong kaki, habis semua Nabi tak sempat. Nabi tak kasih, Nabi larang. Dah bunuh, habis dah. Tak boleh lagi macam nak siap-siap. Keluarkan jantung dia, jual dekat pihak masjid, tak boleh. Bangun je lah. Habis cerita. Jadi Nabi mengatakan siapa yang membunuh musuh, maka baginya apa yang dia tinggalkan, iaitu tak apa musuh tersebut. Dan barang siapa yang menawan tawanan, maka baginya tawanan itu. So siapa yang tawan fulan, maka dia ada hak atas tawanan tersebut. Baik. Kemudian harta rampasan perang atau ghanimah dibahagi secara sama rata di antara kaum muslimin dan dinamakan juga dengan al-anfal. Dan ini merupakan ghanimah yang pertama di dalam Islam. Waktu kalau kita ingat kembali, semua kebanyakan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan peperangan Badar itu semua dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal bermakna harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Subhanallah. Kalau kita melihat kepada hukum Islam, ini dalam soal berkenaan dengan harta ghanimah ni. Harta ghanimah tu biasanya itu akan dibagi kepada 5 bahagian. Bagi 5. Dibagi 5. Dah kumpulkan semua yang pilih-pilih ni. Yang pilih-pilih ni mana? Maknanya kalau ada di antara musyrik yang lari, barang-barang mereka tak sempat bawa. Berat lah. Nak bawa berat, tinggalkan pedang, tinggalkan perisai, tinggalkan baju besi, pasal nak lari. Tinggalkan unta, tinggalkan emas dan sebagainya, mereka tinggalkan. Itu yang call it the remaining spoils lah. Ini yang nama ghanimah. Jadi harta ghanimah ni, kalau dalam hukum Islam ni dibagi 5. 4 bahagian ni dibagi kepada orang-orang yang involved dalam peperangan tersebut. Yang involved. 4 ni dibagi kepada orang yang involved. 3 orang yang naik kuda atau yang berkendaraan. 1 kepada orang yang jalan kaki. Kenapa pula yang 3 ni orang yang naik kendaraan dan 3 yang jalan kaki 1? Pasal yang sebenarnya 3 ni, 1 untuk orang yang askar tu sendiri atau orang yang ikut serta tu sendiri, lagi 2 untuk binatang dia. Pasal nak kena take care of binatang dia supaya fit untuk dapat terus berperang. Jadi boleh lah kalau kita ikut dalam ilmu fiqh, dalam mazhab Syafi'i. Dan suatu berkenaan dengan 4 daripada 5 bahagian tersebut. Ini pun untuk siapa? Untuk orang yang ikut perang voluntary. Bukan yang paid, bukan ada gaji bulanan. So those yang ikut perang di zaman dalam hukum Islam ikut perang tapi sudah ada gaji bulanan, ada allowance lah 2 bulan, dah register nak masuk perang, dah register sudah dapat allowance setiap bulan. So those yang ada allowance ni dia tak dapat masuk perang. Cukup dapat bulanan dah dapat. So back to just now, jadi kita kata 5 bahagian, 4 bahagian untuk orang yang ikut serta, lagi 1 bahagian ni dipecah 5 lagi. Untuk Nabi, bermakna untuk mazhab kaum muslimin, untuk keluarga Nabi, untuk orang-orang anak yatim, untuk orang-orang miskin dan juga untuk ibn sabil. 5. Sebab tu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka tidak dapat harta zakat kerana mereka dapat harta ghanimah. That's the reason. Lepas tu ulama mengatakan oleh kerana sudah tidak ada lagi peperangan di zaman kebelakangan ini, maka sebab itu orang yang daripada keturunan ahli bait itu mereka boleh mendapatkan harta zakat kerana mereka tak dapat lagi harta ghanimah. Subhanallah. Baik, Allah SWT insyaAllah kita akan sambung. Ada lagi 2 minggu insyaAllah. Lepas kita akan sambung membicarakan berkenaan dengan peristiwa di hari Ashura insyaAllah. Dan kita akan sambung pada minggu berikutnya insyaAllah. Islam wa hasilkan tasbih al-Fatihah.